Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof. Anda sedang menonton Cerita. Ini satu peringatan dan juga rayuan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk semua para peserta Ijtimak Tabligh di Masjid Jami' Seri Petaling yang berlangsung dari 27 Februari hingga 1 Mac lalu. Diminta hadir ke premis kesihatan serta-merta bagi melalui ujian kesihatan. Mereka yang bergejala digesa tampil ke Pejabat Kesihatan Daerah atau Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis CPRC yang terdekat. Mereka juga diminta berhubung dengan Virtual Health Advisory yang boleh didapati di laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Manakala bagi mereka yang menghadiri acara tersebut tetapi tidak bergejala, mereka diminta mengamalkan jarak sosial dari orang lain selama 14 hari dari tarikh terakhir perhimpunan tersebut diadakan. Sementara itu, KKM terus menasihati orang ramai supaya mengambil beberapa langkah keselamatan bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Ia termasuk menangguhkan semua perhimpunan dengan kehadiran yang tinggi, mengamalkan penjarakan sosial serta tidak melancong ke luar negara. Orang ramai termasuk peserta Ijtimak Tabligh di Masjid Seri Petaling dinasihati menghubungi nombor yang tertera untuk maklumat lanjut ataupun melaporkan sebarang maklumat berkaitan dengan jangkitan COVID-19. Ini solidariti kita, ini usaha kita secara berterusan supaya kita di Malaysia dapat mengurangkan penularan wabak COVID-19. Hari ini hari Ahad, kita faham hari yang sesuai untuk seluruh ahli keluarga keluar untuk beriadah bersama keluarga. Banyak juga kenduri kendara yang diadakan, tetapi langkah-langkah keselamatan perlu dilakukan. Dan kami di astroawani.com ada satu laman khas berbentuk infografik yang anda boleh rujuk, di mana kalau dapat dinaikkan, ini laman web astroawani.com/COVID-19. Anda boleh perhatikan di situ. Kami memaparkan statistik kes Malaysia yang terkini. Ini berdasarkan perangkaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia semalam, di mana kami paparkan infografik pecahan mengikut negeri dan juga beberapa kes di situ secara komprehensif. Anda boleh membuat comparison dan juga perbandingan statistik kes dunia yang terkini, dan yang lebih penting ialah langkah pencegahan, di mana infografik ini anda dapat kongsikan bersama dengan rakan-rakan anda yang sahih di social media, dan juga ada infografik berbentuk visual di situ dan juga soalan-soalan lazim yang berkaitan dengan COVID-19. Moga ianya membantu kita bersama-sama untuk menangani COVID-19 ini. Terus saja ke astroawani.com/COVID-19. Dan Hilmi Malik hari ini kami tugaskan untuk mengikuti tinjauan di Taman Tasik Titi Wangsa. Hilmi, ya, betul. Hari ini hari Ahad. Cuti sekolah pun sudah pun bermula. Orang kata waktu yang paling ideal untuk beriadah bersama keluarga. Tapi pemerhatian Hilmi tadi di Taman Tasik Titi Wangsa, pukul berapa turun pagi tadi dan juga bagaimana keadaannya? Okey, kita pergi buat tinjauan hari ini lebih kurang jam 8.30 pagi. Tapi kalau nak melihat Taman Tasik Titi Wangsa ni, kalau hari weekend biasanya memang pack lah. Tapi hari ini biasalah, bagi saya bukan satu perkara yang amat memeranjatkan pun, sebab kalau kita lihat keadaan COVID sekarang ni, terasa lega sebenarnya masing-masing mengambil langkah. Ya, so kita nampaklah keadaan di Tasik Titi Wangsa tu memang lengang. Kalau kita lihat kat sini pun keadaan tak semeriah mana. Adalah beberapa keluarga je pun yang turun. Kalau nak dibandingkan pada sebelum ni memang agak pack lah kat situ dengan aktiviti orang berbasikal, buat aktiviti kekeluargaan dan sebagainya, berjoging apa sebagainya. Tapi hari ni kalau kita tengok, adalah aktiviti tu ada, tapi tak sesibuk yang biasa pada hari Minggu. Memang tidak ada aktiviti-aktiviti seperti kadang-kadang ada senam aerobik, ada buat yoga dan sebagainya. Memang tidak ada dijalankan dalam kelompok berkumpulan di situ. Tapi Hilmi, bagaimana kalau daripada pemantauan dan juga pemerhatian Hilmi, tahap kesedaran masyarakat dan juga tahap mereka berjaga-jaga kalau dengan musim COVID-19 ini? Saya pasti mungkinlah ramai yang tidak memakaikan topeng muka kerana mereka yang keluar ini juga mereka yang mungkin sihat dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan mereka tahu dan juga sedar keadaan yang berlaku kini, dan juga bagaimana mereka gusar atau tidak nak melakukan aktiviti riadah ataupun bagaimana? Okey, rata-rata kalau saya jumpa pengunjung dekat Taman Tasik Titi Wangsa ni sendiri, dia punya pendirian, dia orang prefer di tempat nak buat aktiviti apa semua di tempat terbuka. Kalau
Kalau nak dibandingkan kalau di pusat beli belah sebagainya, dia orang lebih pilih kepada ni lah kawasan-kawasan rekreasi ni lah berbanding nak kena pergi ke pusat-pusat beli belah dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat walaupun dia masih buat aktiviti di luar, yang saya lihat tadi daripada segi langkah pencegahan, face mask tu adalah beberapa saja. Kalau berdasarkan tinjauan saya tadi, tak adalah kata semua. Kalau kat visual ni kita lihat ada kumpulan yang memang sedar dengan kepentingan nak menjaga dan sebagainya. Adalah yang pakai topeng muka dan ada juga yang anggap kita di tempat terbuka mungkin keadaan tu lebih selamat berbanding di pusat beli belah. Bagaimana dengan saya tahu kalau di sekitar Taman Tasik Titi Wangsa ada perkhidmatan helikopter, ada juga kalau kita lihat tadi ada juga gerai-gerai makanan dan sebagainya. Adakah mereka beroperasi seperti biasa ataupun bagaimana? Kalau nak cakap mengenai gerai tu memang ada operasi seperti biasa, tapi apa yang saya dapat lihat tadi kalau daripada segi yang buat sewa-sewa basikal ni, yang buat motor untuk budak-budak, itu sebenarnya bagi mereka ada sedikitlah menjejaskan dia punya perniagaan apa tu ceritanya? semua. Yelah, kalau hari biasa dah biasa, orang ramai, dia punya kadar sewa basikal tu pun keluar masuk pun laju. Kalau hari ni sambutan tu tak berapa. Adalah sebab nak buat aktiviti tu pun semua berfikir lagi dengan keadaan sekarang ni. Jadi saya lihat daripada peniaga sini pun diorang kata tak seperti hari biasa lah. Kalau kita lihat kat sini seperti hari biasa tetapi keadaan seolah-olah memang tidaklah muram. Mungkin itu dapat digambarkan kalau dilihat kepada visual ni, masing-masing masih lagi beraktiviti, cuma jumlahnya tidak sepadat dan juga jarak itu dipilih, penjarakan sosial itu dikira. Kalau kita lihat dengan mata kasar kita sendiri, kita boleh nampaklah kelompok-kelompok ni. Kalau berbanding pada hari yang biasa tu, kita memang nampak orang kata memang banjir kat situ. Dia dah bergebut nak cari ruang dan sebagainya. Yang ini nak berkelahnya, yang ini nak beraktivitinya. Tapi macam hari ni kita nampak kelompok dia. Kalau yang ada di ruang satu tu dengan kemah, ada yang lebih duduk kat pondok. Jadi aktiviti tu tak nampak sibuk. Okey, Hilmi ada bertemu bual bersama dengan ya betul. Kita ada dapatkan sendiri respon ibu bapa lah yang bawa anak-anak ni macam mana dengan perancangan mereka cuti musim bersekolahan ni. Jadi dengan dalam keadaan untuk berdepan dengan COVID-19 ni, kita dengarkan apa kata mereka. Kami dah membuat perancangan sebenarnya untuk kami melakukan aktiviti luar. Kami memilih tempat yang terbuka lah. Untuk tempat tertutup, buat masa ni kami merancang untuk tidak pergi ke tempat membeli belah dan sebagainya sebab situasi sekarang ni agak berbahaya. Jadi kami pilih tempat yang terbuka seperti kawasan inilah. Tidaklah bercadang untuk pergi jauh. Kalau boleh berjalan pun ataupun bersiar-siar di kawasan yang berhampiran saja. And then kalau macam di rumah, kami cuba sebagaimana langkah-langkah yang telah ditetapkan, gunakan sanitizer, kemudian basuh tangan. Kemudian kalau keluar tu kami memang bawalah sanitizer itu sepanjang masa dan banyakkan minum air. Cuba elakkan daripada mall lah terutamanya, supermarket mana-mana. Kalau kita ambil precaution yang disarankan oleh kerajaan seperti kita basuh tangan, keep active, kita build up our immune system, rasa tak ada masalah even kalau kita pergi kat luar, because dia selalu efek orang yang immune system kurang, orang yang memang dah ada penyakit, they have to be even more cautious, maksudnya tak boleh keluar luar. Tapi kalau you sihat, tak ada masalah, rasa no problem going out. Itu mereka yang tidak bergejala, mereka yang sihat, dan juga kalau daripada segi temu bual, mereka sedar dengan apa yang perlu dilakukan dan yang tidak perlu dilakukan. Pendek kata, niat tadi Helmi pergi Simon ni atau membuat tinjauan ni, apa mungkin terbayang di fikiran Helmi? Adakah suram Taman Tasik Titi Wangsa ataupun mungkin masyarakat panik ataupun bagaimana? Apa yang mungkin sebelum keluar Simon pagi tadi? Okey, kalau nak lihat apa expectation saya sebenarnya apa yang saya jangkakan tu memang menjadi. Memang betul benda tu. Kita lihat okey, keadaan COVID-19 orang dah mula takut nak keluar sebenarnya dengan keadaan sekarang ni, dengan wabak virus ni. Jadi saya bila sebelum sampai tadi saya rasa okey, ini mungkin tak ramai. Kalau dalam keadaan sekarang ni orang pun dah takut, dah berjaga. Tapi tak ada lengang langsung. Tak ada lengang langsung. Masih ada orang. Maksudnya tak adalah panik terus sampai tak ada orang kosong ke apa. Masih ada aktiviti seperti biasa. Ada je aktiviti yang keluar. Tapi apa yang penting, mereka masih lagi menjalankan orang kata cara-cara pencegahan dengan menggunakan face mask. Ada yang bawa sanitizer sendiri. Walaupun berkelah, ada botol sanitizer dekat luar tu. Jadi anak dah habis main ke apa benda, terus lihat picit ni sanitizer
bersihkan tangan apa semua. Jadi tidaklah orang kata nampak macam tak indah langsung. Tak indah langsung, macam Jadi saya tak nampak langkah sedar. pencegahan tu ada, kesedaran pada masyarakat tu ada. Tapi Hilmi, bila approach ataupun mendekati mereka, adakah mereka, kalau lihat kepada 3 SOT tadi, masing-masing sedar dan juga tahu apa nak bertindak, apa nak dibuat. Adakah itu agak biasa? Berapa orang tadi kalau ditembual tadi, kalau dilihat? Kalau lihat tadi adalah beberapa sebenarnya dalam 5 orang. Jadi ada juga yang berpendirian kalau okey COVID-19 ni sebenarnya memang bahaya, tapi dia masih lagi berpendirian untuk tidak menghalang untuk mereka ni keluar. Aha. Apa yang penting adalah pada langkah pencegahan itu sendiri. Kalau kita betul-betul jaga, kita ambil apa yang disarankan oleh KKM sendiri. Yang penting sihat. Yang penting sihat, hand sanitizer dan sebagainya, jaga makan minum, dan mereka confident untuk keluar. Janji langkah pencegahan tu yang menjadi prioriti. Ni cuti sekolah dan sebagainya yang mereka ibu bapa ni ada tak kerisauan dan juga mungkin ada perancangan yang tergendala? Ada tak tanyakan tadi? Okey, sebenarnya ada beberapa keluarga yang saya temu bual tadi, ada yang memang nak pergi ke luar negara tapi terpaksa dibatalkan. Ada yang dah beli tiket. Ada yang dah beli tiket. Jadi Dia cuti sekolah kan? cuti baru sekolah mula. perancangan. Tapi ada yang juga yang walaupun dah beli tiket ke luar negara, ada juga yang pilih untuk masih melancong lagi dalam negara sendiri, ada yang nak pergi Penang dan sebagainya. Masih domestik dalam still negara. lagi dalam planning, tapi macam yang saya cakap tadi, langkah pencegahan tu berada di nombor 1 dalam apa sekalipun. Ini adalah satu tugasan Vox Pop ataupun tinjauan. Ianya bukanlah jadi wartawan perlu kreatif untuk menyampaikan cerita itu. Kreatif daripada segi fakta, daripada kena tajam daripada segi pemantauan dan juga pemerhatian, observation, dan juga Hilmi juga ini juga peluang untuk tampil dengan stand upper dan sebagainya. Jadi Hilmi, bila Simon macam ni kadang-kadang orang rasa macam alah ni Simon mudah ni bagi tinjauan. Tapi sebenarnya sebagai seorang wartawan penting juga untuk kita keluar dengan pendekatan yang berbeza dan juga menarik supaya laporan itu dapat sampai kepada penonton. Hilmi, apa perancangannya untuk hari ini dengan Simon yang sebegini? Okey, biasa kalau sebab ini lebih kepada fakta COVID-19 ni, jadi orang nak tahu apa orang kata keadaan semasa dan terkini. Jadi kalau kita sekadar ambil pendapat orang ramai berhubung COVID-19 ni, apa persiapannya. Jadi diorang nak tahu juga sebenarnya apa keadaan semasa dengan COVID-19 ni, dan kita akan sediakanlah beberapa laporan terkini dalam laporan tu, dan juga apa lagi elemen-elemen yang dapat bantu untuk membuatkan orang ramai lebih faham COVID-19. Okey, itu yang Hilmi akan kumpulkan untuk kita pada jam yang seterusnya. Hilmi, terima kasih. Selepas ni dari Taman Tasik Tuangsa, saya ingin bersama dengan rakan tugas Wakil Astro Awani di Kelantan. Cerita mengenai COVID-19, tetapi apa yang berlaku di peringkat persekutuan dengan perubahan kerajaan di Putrajaya, ada kesannya dalam tempoh jangka masa seminggu 2 ini di Kota Baru dan di Kelantan khususnya. Muhammad Fani Muhammad akan bersama dengan saya sebentar lagi.